Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan pengajian haji dan umrah, untuk kita mempelajari. InsyaAllah sekarang ni pun dah mula panggilan haji dah mula surat. Ada jemaah Abbas yang dapat panggilan haji? Ada dapat surat Masya Allah, tabarakallah. Tahniah saya ucap. Itu tapi kena cek kesihatan semua dulu kan. Kalau dah buat tu insya-Allah, kalau lepas tu insya-Allah lah. Sebelah kaki tu dah ke tanah suci lah insya-Allah. Tahniah ramai orang bertanya dengan saya macam saya ni Menteri Jabatan Perdana Menteri. Ustaz macam mana macam ni merayu, yang mana saya tahu saya boleh jawab lah. Kadang mereka, yalah kita faham lah kan, kadang bila kita merayu, bila kita 33,300 bukan semua ada duit banyak macam tu kan. Yalah, kadang dia orang tanya kalau kita merayu, mak ayah dah berumur semua, tak ada pengecualian ke apa semua. Memang tak ada, memang dia kalau merayu saja automatically kena bayar 33,300, kecuali kalau merayu untuk mahram. Kalau merayu untuk mahram, so tak kena bayarlah 33,300 kalau berjaya. Kalau berjaya. Lagi satu, kalau merayu untuk mengiringi OKU contohnya, itu pun tak kena 33,300 Ataupun mengiringi warga mas. Mungkin kalau tuan-tuan perempuan ada yang mak ayah yang sedikit sihat, bila cek kesihatan lepas, tapi sebab dia agak uzur sedikit, maka bolehlah merayu, mungkin anaknya sebagai pengiring lah. 3 golongan ni saja yang terkecuali daripada 33,300 itulah. Selain daripada itu, walaupun B40 pun, B40 tetap kena bayar 33,000. Tapi memanglah bila kita tengok, susah nak cakap kan, kadang ada orang tak puas hati macam tu macam ni. Susah kita nak katalah kenapa tu. Saya pun tak boleh nak jawab soalan itu, ataupun yang ditimbulkan itu kan ketidakpuasan hati dan sebagainya. Tapi itulah dia, istita'ah, tajuk slide dia pun istita'ah, kemampuan. Maknanya selagi kita belum mampu dari segi keuangan, maknanya haji itu tidak wajib ke atas kita. Walaupun kita usaha, kalau fikirkan logik, haji ni memang tiap-tiap tahun kos dia akan meningkat. Ni memang gitu. Kita tak boleh nak salahkan kerajaan Malaysia ke, nak salahkan PMX ke, nak salahkan orang tu ke orang ni. Tak boleh. Sebab yang menaikkan kos itu bukan tabung haji, tetapi kerajaan Arab Saudi. Jadi Malaysia dia tidak ada kuasa. Kalau lah Mekah tu, Masjid Haram tu boleh letak kat lengging ni, sedap je kan. Tak payah nak merayu lah. Tak payahlah ustaz nak ceramah-ceramah istita'ah ni. Tapi tidak boleh. Itu sangat mustahil, kerana Mekah dan Madinah itu kita kena berkorban pergi ke sana. Memang sukarlah kita nak bagi tahu orang kata kenapa begitu begini kan. Memang agak yalah, benda itu saya faham, maknanya kita rasa macam kecewa pun ada, sedih pun ada. Yalah, nak kata macam mana, kosnya manusia yang tentukan, jemputan tu memang daripada Allah. Tapi mungkin juga ada orang dia ada buat simpanan dan sebagainya. Kalau kita ready dengan simpanan kita, bersedia dengan simpanan kita, mungkin disebabkan kita ada, mungkin dapat rezeki durian runtuh ke, jual tanah ke apa benda ke. Jadi kalau kita dah ready dah, setiap orang ada 30,000 lebih itu, maka kita bersedia untuk merayu, tak ada masalah. Boleh sahaja merayu. Tapi kita nak merayu, itulah dia yang saya cakap tadi, kalau merayu sebab 3 golongan tadi tu okey lah. Tapi kalau kita memang saja merayu tu memang sebab kita nak pergi cepat, memang kena ready duit.
33,300. Tahun lepas 31,000 je. Tahun ni 33,000, naik 2,000. Tu dia. Itulah dia. Nak buat macam mana kan? Cuaca pun hujan turun kan? Yang lain semua naik. Yang turun hujan je. Hujan turun, air mata turun. Yang lain semua naik. Ya, itulah dia. Allahul Musta'an ya. Kita minta pada Allah je lah. Baik. Itu yang saya dah sebut tadi lah ya. Tapi kita sambung terus saja. Berkemampuan istita'ah ni, Ustaz ada sebut juga hari itu tentang berkemampuan diri sendiri. Saya dah sebut tadi lah, kita punya perbelanjaan dan sebagainya. Dan ini istita'ah dengan pertolongan orang lain ataupun dipanggil badal haji lah. Badal haji ni biasanya untuk yang telah meninggal dunia ya. Kalau ada sahabat-sahabat atau saudara mara, keluarga atau jiran-jiran kita yang telah pun meninggal dunia, maka kita, masa hayat dia tak mampu ataupun dia boleh buat dia boleh buat haji tapi disebabkan mungkin faktor-faktor macam-macam faktor lah yang menyebabkan dia tak boleh nak pergi haji, maka bila dia meninggal kita kena buatkan haji untuk dia lah daripada harta yang ditinggalkan. Sakit yang tiada harapan sembuh, dia hidup lagi tapi mungkin dah bedridden orang kata ya, ataupun terbaring ya kan, terlantar, dah tak boleh buat apa, nampak pun macam tak ada harapan nak sembuh, maka boleh kita buatkan. Tapi kalau dia masih hidup tu kita minta izin dia lah, kita bagi tahu kita nak buatkan haji untuk dia dan sebagainya. Kalau dah meninggal nak minta izin dia mana kan, dah meninggal dah. Tapi kalau yang hidup tu kita kena bagi tahu kat dia lah, waris dengan cakap dengan dia. Ataupun terlalu tua ataupun uzur tidak dapat mengerjakan sendiri. Dia tidaklah terbaring saja tapi dia uzur, maknanya kalau pergi pun memang tengok tak mampu nak buat. Memang tak mampu nak buat. Dan mungkin kesihatan, duit ada tapi tak sihat. Ataupun tak berupaya dari segi fizikal lah. Kita pun faham, Ustaz dah bagi tahu sebelum ni, kalau nak buat haji ni memang perlu kesihatan yang baik. Perlu kesihatan yang baik sebab kita kalau contoh nak pergi melontar tu kena jalan kaki dekat 3.5 km pergi, 3.5 km balik, dekat 7 km. Jadi semua memerlukan tenaga. Kadang-kadang kalau bas tu tak boleh nak bergerak, jam apa semua kan. Jadi semua orang kena berjalan kaki. Jadi jalan kaki tu memang dia memerlukan tenaga lah. Ya, jadi itu kita kena faham. Dan syarat tambahan bagi wanita mesti mendapat izin suami ataupun wali. Contoh suaminya tak ikut ataupun tak berjaya rayuannya, maka isteri tu boleh pergi dengan izin suami ataupun wali. Ya. Sama ada dia kalau dia berumah tangga izin suamilah, kalau dia belum berumah tangga dapat panggilan haji maka walinya mengizinkan. Ataupun ditemani oleh suami, mahram atau perempuan yang dipercayai ataupun thiqah. Ya, ditemani suami. Suami bukan mahram tau. Kita selalu sebut suami ni mahram saya, bukan. Kalau suami tu mahram, kita tak boleh kahwin dengan dia. Betul tak ibu-ibu kan? Itu kena faham. Selalu orang confuse bila kita sebut siapa mahram puan? Suami saya. Mana boleh. Kalau suami itu adik-beradik lah namanya. Suami lain, mahram lain. Sebab kalau suami, isteri pegang suami, kita pegang batal kan wuduk kan? Tak ada syahwat pun batal kalau mazhab Syafi'i. Sebab tu kita kena faham. Kalau mahram ni maknanya adik-beradik. Ya, kalau wanita maknanya adik-beradik lelaki dia lah. Ataupun pakcik yang betul-betul adik-beradik mak dia, adik-beradik bapak dia. Bukan yang ipar bukan. Kadang memang kita benda-benda macam tu kan kita keliru juga. Walaupun kita yalah dengan pakcik kita yang mungkin suami kepada makcik kita kan, makcik tu adik-beradik mak kita lah contohnya, tapi suami dia tu kan kira ipar lah kan. Cuma dia pakcik kita panggil pakcik lah. Orang Melayu ni memang begitu, dia memang rapat dengan semua. Tapi ada yang pakcik tu kita tak boleh, kita boleh kahwin dengan dia. Walaupun kita tak nak kahwin dengan dia pun, tapi sebab dari segi mahram tu kita batal wuduk kan. Kalau pegang dia aurat pun kena tutup. Bila ada kenduri kendara tu kita kena jaga. Tak boleh nak salam kalau ikutkan. Orang Melayu ni semua dia salam. Semua dia sebat ya. Tapi bila sekarang ni orang dah mula banyak sedar kan, jadi dia dah faham. Bagi orang tak faham tu pelik lah. Jadi kita pun dah tahu ni boleh salam tak boleh salam. Sepupu boleh salam tak boleh salam. Tak boleh sebab sepupu boleh kahwin. Atuk nenek saya sepupu. Dia kahwin sepupu orang dulu kan, tak ada Facebook, tak ada apa, sepupu je lah kahwin kan. Jadi maknanya itulah, maknanya kita kena faham lah dari segi mahram dan sebagainya itu mustahab. Kalau dulu orang panggil muhrim, betul tak? Kalau dulu biasa dengar kan, bukan muhrim. Kalau kita belajar bahasa Arab kita kena faham betul-betul. Dia bukan, kita tak boleh guna muhrim sebab muhrim tu maksudnya apa? Muhrim tu maksudnya orang yang pakai ihram.
Muhrim tu walaupun ejaan dia mim haramim, tapi baris dia lain. Jadi bila sebut muhrim maknanya orang yang pakai ihram. Kalau mahram, itu yang haram kita kahwini. Jadi baris dan bahasa Arab ni dia menyebabkan makna yang berbeza. Tapi itu pasal sekarang tu dah kadang mungkin kita terfikir-fikir kan, dulu biasa dengan muhrim, sekarang mahram pula, mana satu ni boleh berubah-ubah kan. Maknanya kalau dulu zaman dulu tu salah dia punya apa ni perkataannya tu. Bukan perkataan muhrim tapi mahram. Mahram. Jadi itu ilmu bahasa Arab juga tu ya. Kalau muhrim orang pakai ihram. Ataupun perempuan yang boleh dipercayai. Biasanya kalau dari segi pergi haji ni, kalau wanita tu, kalau saya rasa haji pun sama, kalau umrah sekarang tak ada masalah sebab umrah ni banyak pakai visa turis ya. Kalau zaman dulu memang umrah sendiri pun kalau nak pergi sendiri mesti 45 tahun ke atas perempuan, wanita. Dulu lah kan, sebab sekarang ni dia dah ada visa turis tu, budak 20-an perempuan boleh pergi seorang-seorang, nonongnya tak ada masalah sebab dia pakai visa turis. So Arab Saudi dia agak open lah kat situ. Tapi haji ni saya rasa masih memerlukan sebab dia haji ni lain sikit. Sebab haji ni dia punya visa haji, bukan visa turis, bukan visa umrah, bukan visa apa-apa special, tak ada. Special lah tu visa haji lah. Sebab tu visa haji tu dia sangat terhad. Kalau Malaysia dapat penduduk 31 juta, maka visanya 31,000 je keluar. Kecuali yang lain-lain lah, visa furada, visa mujamalah itu. Kalau visa haji itu percuma. Visa haji yang betul-betul dapat bertawa haji, yang 31,000 orang akan dapat ni insyaAllah, yang mana dah dapat Alhamdulillah, itu percuma visa itu. Yang menjadi belah-belah ribu tu lain-lain lah, penginapan, hotel, penginapan sama lah, tiket kapal terbang, makan minum, bayaran masyair haram, Mina, Muzdalifah, itu semua lah bayaran itu. Itu yang jadi kalau biasa standard tu 11,000 atau 12,000 dan sebagainya tu. Tapi kalau macam visa yang saya sebut furada apa semua, kalau kita dah memang dah tak sanggup nak tunggu-tunggu lagi, yang itu memang kena berkorban banyak lah. Sebab yang visa furada ataupun mujamalah itu, dia punya visa sahaja kalau tak silap saya hampir RM30,000. 20,000 ke 30,000 visa sahaja, belum masuk dia punya penginapan, hotel dan sebagainya. Sebab itu kalau furada ataupun mujamalah ni bukan tak boleh, kita kena tengok apa travel yang okey. Saya memang ada kenal travel-travel yang trusted untuk mujamalah dan furada ni. Yelah, walaupun orang kata risiko dan sebagainya, itu scam lah. Tapi kalau yang betul-betul memang ada. Saya kenal sangat orang-orang yang buat tu, tak tahu, Alhamdulillah dia orang boleh. Cuma memang modal dia besar sangat. Satu kepala paling orang kata hodoh-hodoh pun RM90,000. RM90,000. Mana ada tanah-tanah banyak lah, Lenggeng tu banyak tanah kan. Tapi bukan kita punya lah, orang punya. Mana ada tanah-tanah nak jual lah. Kalau sanggup kan. Nak gadaikan semua-semua yang ada tu, emas berkilo-kilo tu nak gadai kan. Boleh, tak ada masalah. Itu boleh sebenarnya kalau ikutkan. Itulah dia, memang kalau haji ni dia punya isu dia sangat-sangat kritikal. Ni istita'ah saya dah sebutkan tadi lah, saya tak nak ulang. Okey, ni mahram tadi apalah sama jugalah mahram apa yang tadi kita dah sebut. Perbezaan rukun haji dan rukun umrah, walaupun saya dah sebut hari itu, tapi saya ingat nak ulang lagi untuk kita faham lebih lanjut lagi lah. Perbezaan antara rukun haji dan umrah ini, kita pun tahu rukun haji dengan umrah ni apa beza dia. Kalau kita nampak dalam slide tu kan, apa beza yang paling ketara rukun haji dan rukun umrah? Wukuf. Betul. Nanti kalau pergi umrah jangan tanya, Ustaz kita nak wukuf bila Ustaz? Umrah. Wukuf kita kat kedai-kedai bukan wukuf dekat Arafah. Jadi memang betul. Beza yang paling ketara ni wukuf di Arafah ni, ya. Dan satu lagi, kalau kita tengok pada poin yang terakhir ataupun rukun yang terakhir tiap-tiap rukun haji umrah, cuba tengok. Kalau rukun haji tertib pada kebanyakan rukun, manakala rukun umrah pula tertib pada semua rukun. Itu dia ada beza. Kan, tengok kebanyakan dengan semua, dia mesti ada beza tu. Kalau tertib pada kebanyakan rukun tu sebenarnya nanti kita akan belajar lah. Cuma apa beza kita nampak. Maknanya rukun haji ni bukan setakat dari segi bilangan. Rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5, iaitu sebab tak ada wukuf tu lah kalau umrah. Dan satu lagi pasal tertib tu.
Tertib pada kebanyakan rukun tu apa, tertib pada semua rukun tu apa, insyaAllah nanti kita akan terangkan. Baik, rukun haji dengan wajib haji tadi beza haji dengan umrah. Sekarang kita nak tengok yang haji saja. Rukun nak tengok carta ni dia ada arrow-arrow sikit lah. Ada point apa, dia tunjuk anak panah tu kan. Jadi kita kena tengok lah betul-betul. Rukun haji ni yang pertama, niat ihram haji. Sudah tentu, niatnya mustahab. Niatnya itulah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku buat bahasa Melayu pun boleh. Haji ni tak ada bacaan yang wajib dalam bahasa Arab, dia tak macam solat. Solat memang kita kena solat dalam bahasa Arab. Tak pandai bahasa Arab ke tak pandai bahasa Arab, kena solat dalam bahasa Arab. Tapi haji tak. Haji tak ada pun satu pun bacaan yang wajib baca dalam bahasa Arab. Hatta kalau niat pun tak wajib dalam bahasa Arab. Kalau boleh bahasa Arab, afdal lah. Tapi kalau memang kita baca pun berbelit-belit lidah kan, cakap Melayu je boleh. Sahaja aku menunaikan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadilah. Niat tu akan jalan. Baik, nombor 2 kita tengok daripada rukun ni dia pindah ke nombor 2 iaitu wajib haji. Apa beza rukun dengan wajib? Seperti mana yang pernah Ustaz terang dulu, Ustaz terang sekali lagi lah. Kalau rukun ni yang ke bawah semua ni, rukun ni dia mesti kena buat. Tertinggal salah satu, tak kira lah sengaja ke tak sengaja ke, memang tak sah langsung haji tu. Jadi rukun ni dia agak kritikal sikit. Yang ke bawah tu lah, yang arrow tu cara pelaksanaan dia, kejap ke sini, kejap ke sana. Itu nanti saya terangkan. Tapi ke bawah tu, yang 1, 4, 10, 11, 7, 12 tu, yang dia nampak dia punya nombor tu tak teratur kan. Jangan tengok nombor tu lah. Kita tengok susunan ke bawah tu, itu memang rukun dia. Kalau tak buat, memang tak sah haji. Terutama wukuf lah. Wukuf tu masa dia sangat terhad. Tawaf kita boleh tawaf ambil masa lagi, tak ada masalah. Tapi wukuf tu jangan tertinggal. Sebab wukuf ni biasanya Jemaah Haji Malaysia, walaupun wukuf tu 9 Zulhijjah, tapi biasa Jemaah Haji Malaysia dia akan bergerak ke Padang Arafah pada 8 Zulhijjah. Dia akan bergerak sehari awal. Dan dia tidur dalam kemah. Sebenarnya dalam ibadat haji tak ada pun bermalam di Arafah, tak ada. Memang tak ada bermalam di Arafah. Tapi sebab kita letak juga kemah dan tidur di situ, untuk apa tujuan dia? Supaya tak terlepas wukuf tu. Sebab tu kita tidur sehari awal. Sebab haji paling kritikal adalah wukuf. Sebab masa dia limit, masa dia terhad dan dia punya ibadat tu sangat mustahab. Baik, itu kalau orang sakit kan, saya ada pernah cerita dulu kan, orang sakit memang ambulan akan bawa. Sakit yang sedar tau, bukan sakit yang dah koma. Kalau sakit dah koma memang tak ada harapan lah. Mana haji tak dapat. Haji tak dapat. Kalau dia koma masa wukuf tu lah. Tapi kalau dia sakit cuma terlantar dan ataupun ni, tapi selagi sedar kita kata okey cik, kita nak pergi wukuf di Arafah ni cik, boleh? Boleh. Bila dia jawab boleh, maknanya dia sedar. Bila dia sedar, bawa naik ambulan, lalu je. Walaupun 1 detik pun, lalu saja. Tak payah tidur pun tak apa. Jadi dia dapatlah. Arafah tu dapat, wukuf tu dapat. Itu tak apalah kita cerita wukuf tadi kan. Jadi maknanya niat ihram, kemudian niat ihram haji di miqat lah. Maknanya miqat ni tempat kita berniat lah. Kita kena niat sama ada sampai di miqat atau sebelum miqat. Jangan selepas. Kalau selepas, terlepas. Selepas maknanya kena dam. Kena dam Lepas tu wukuf, ketiga minta maaf. Lepas dah niat ihram haji nombor 1, nombor 2 niat ihram haji di miqat, nombor 3 larangan ihram. Bila kita niat, dia turun ke bawah kan. Maknanya lepas kita niat, automatik larangan ihram tu akan berjalan lah. Tak boleh pakai berjahit, tak boleh apa semua kan. Tak boleh pakai berjahit, tak boleh pakai kopiah. Kalau perempuan tak boleh pakai mask, tak boleh tutup muka. Kalau tak boleh pakai sarung tangan, sarung lengan tak apa, sarung tangan, glove tak boleh. Sarung lengan perempuan tak pakai, boleh. Lelaki pun tak boleh pakai sarung tangan. Sejuk macam mana pun, kalau musim sejuk lah, kalau haji tu musim sejuk, tak boleh pakai sarung tangan. Macam lelaki tak boleh pakai stokin, tak boleh pakai kasut. Jadi itu larangan lah, tak boleh ketik kuku kan, semua orang kan, ketik kuku, rambut, bulu semua tak boleh. Jadi itu larangan dia. Yang paling kritikal larangan ni adalah tak boleh melakukan persetubuhan, muqaddimatul jima', bernikah, kahwin, semua tak boleh. 3 yang kritikal itulah ni, jima', muqaddimatul jima' dengan nikah, itu tak boleh. 3 ni sangat-sangat besar kesalahan. Kalau buat ketika ihram, sama ada ihram umrah atau ihram haji, maka rosak segala haji dan umrahnya. Walaupun dia terpaksa buat. Walaupun contoh kan, dia jima' itu sebelum wukuf contohnya. Tapi dalam ihram, tak sengaja. Jadi dia buat itu, terus rosak hajinya keseluruhan. Tapi dia kena wukuf, dia kena tawaf, dia kena sa'i. Tapi rosak haji itu. Dia kena qada pada tahun depan.
dah lah kena qada, kena bayar dam unta padang pasir. Berapa kosnya? Bukan 5 rial tau, 5,000 rial, 6,000 rial. Mana nak cari, mana nak korek kat tanah suci tu? Korek-korek pun tak jumpa duit. Jadi itu kena hati-hati. Terutama sekali saya bagi tahu, kalau haji ni kita faham betul-betul lah. Sekarang trend orang bila kahwin sahaja honeymoon dekat Mekah, honeymoon di tanah suci. Bukan salah, baguslah tu, tapi kita kena faham. Sebab bila pergi tanah suci, dia bukan sama macam pergi Paris, pergi London, pergi tempat-tempat lain. Sebab dia ibadah. Bila ibadah, dia ada kaitan dengan ihram. Bila dalam ihram, jangan melakukan perkara itu, walaupun halal, ya, tapi dalam ihram dia jadi haram. Ya, lepas ihram tak ada masalah, lepas habis umrah tak ada masalah. Semasa buat haji, buat umrah, kena jaga betul-betul, ya, sebab dia punya dam dia sangat-sangat besar, sangat-sangat besar, dan rosak segala-galanya. Okey, lepas tu larang ihram, lepas tu wukuf lah nombor 4 ni. Sebab tu dia tiba-tiba arrow dia ke hijau balik. Hijau tu makna rukun, oren tu wajib lah. Ya, jadi tengok nombor 4 wukuf. Lepas habis wukuf, arrow ke wajib pula lagi. Lepas habis wukuf, biasanya orang akan bermalam di Muzdalifah. Dia guna wajib haji tu bermalam di Muzdalifah. Jangan kita salah faham, kutip batu di Muzdalifah. Kutip batu tu sunat aja. Kutip batu tu sunat. Yang wajibnya adalah bermalam di Muzdalifah. Bermalam ni mesti lebih daripada separuh malam, ataupun waktu malam lah. Bukan malam macam ni tau, bukan maghrib. Malam, tengah malam. Tengah malam. Jadi itu mustahak kita kena faham lah. Lepas itu dia akan bermalam di situ. Tak lama pun tak apa. Yang penting lepas separuh malam tu, lepas tu bolehlah bergerak ke pula yang kelima. Lepas tu keenam tu melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Maknanya bila dah bermabit tu, dia akan bergerak. Sebab Muzdalifah tu bermalam, bukan tidur situ, tak ada kemah. Muzdalifah tak ada kemah, ya. Dia berbumbungkan langit je lah. Tengok bintang langit itu je. Dia tak ada kemah Muzdalifah ni, sebab dia sekejap saja. Kemudian nombor 6, pergi ke Mina. Daripada Muzdalifah naik bas pergi ke Mina. Dia akan melakukan lontaran jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah melontar jamrah kubra. Kemudian lepas habis melontar jamrah kubra tu, dah boleh bercukur dan bergunting tu. Nombor 7, dia arrow ke rukun balik. Tawaf sa'i belum lagi, terus gunting cukur. Itu yang kita sebut tadi, tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan. Kalau umrah semua dia kena ikut betul-betul, tapi haji ni dia ada turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas. Dia macam tu. Sebab itu dia kata tadi, tertib pada kebanyakan rukun. Maknanya lepas melontar jamrah, kita boleh bergunting cukur. Maknanya kalau bergunting cukur, maknanya apa? Dah tahallul kan? Tapi sebab haji ni dia ada 2 tahallul. Satu tahallul awal, satu tahallul tsani. Tahallul awal, 10 daripada 13 larangan semua selesai. Maknanya kita dah boleh bercukur, dah nama bergunting kan. Dah boleh tukar baju, tak payah pakai ihram. Bagi lelaki dah tak payah dah pakai baju ihram dua kaping tu. Kita boleh pakai baju Melayu, boleh pakai jubah, pakai kopiah, semua boleh. Kecuali 3 yang terakhir yang saya sebut tadi. Jima', muqaddimatul jima' dengan nikah. 3 ini tak boleh lagi. 10 yang lain, ketik kuku apa semua boleh. Tak ada masalah. Jadi 10 daripada 13 lepas saja bergunting, okey. 3 tak boleh. Lepas tu 6, 7, lepas tu 9 pula. 9 bila dah bergunting cukur, maknanya kita kena bermalam lah ketiga-tiga. Minta maaf, bermalam pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan 11, 12, 13 Zulhijjah kita bermalam, dan juga kita melontar juga. Itu yang 8, 9 dia ke bawah. Jadi maknanya bermalam dan melontar juga. Bukanlah maknanya bila melontar tu kita tengok kepada apa yang tabung haji arahkanlah. Dia tengok, okey, kita melontar, orang Malaysia melontar pada waktu malam contohnya, ataupun melontar pada waktu lepas asar contoh. Dia ada masa dia, jadi kita kena ikut. Ada orang dia tak nak ikut, dia nak cepat. Sebab ibadat kat situ memang itu je, melontar saja. Memang kalau istilahnya macam bosan sikit lah. Kalau kita tak pandai mengisi masa tu, dia macam bosan. Jadi kita kena pandai isilah, ngaji ke, kita berzikir, ataupun tak ada masalah kalau kita nak pergi berjalan tengok tempat. Okey, tapi jangan sesat lah pula. Jangan sesat sebab dia punya kemah tu agak jauh. Jadi maknanya kita ikut arahan. Kalau kita rasa kita yakin, confident nak pergi sendiri,
mesti kena maklum kepada pegawai tabung haji ataupun mutawif-mutawif tabung haji yang ada situlah. Dia boleh je kalau kita nak pergi sini, mula-mula mungkin kita ikut lah sebab kita tak tahu jalan kan, tapi mungkin hari kedua tu kita rasa macam nak pergi melontar awal. Dia memang kena bagi tahulah, sama ada dia orang benarkan atau tak benarkan tu perkara lain. Tapi biasanya dia orang benarkan, cuma dia bagi nasihat lah, berhati-hati ya, jangan sesat, pergi kalau nak pergi tu jangan seorang-seorang, pergilah 2-3 orang ke kan. Jadi cuma itu kita sendiri pandai-pandai lah jaga keselamatan diri. Jadi itu je, melontar 3 jamrah. Jadi macam Ustaz cakap dulu, melontar jamrah 10, itu 7 biji. Kemudian ketiga-tiga jamrah tiap-tiap hari melontar 21 biji. So 21 kali 3, 63, campur dengan 7 tadi, 70 biji. So semua keseluruhan adalah 70 biji. Lepas habis nombor 9, nampak naik pula ke atas balik, tawaf. Sebab itu kita tengok carta ni, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap kanan, kejap kiri kan. Jadi maknanya lepas nombor 9 tu melontar, habis settle dekat dah settle dekat Mina apa semua tu, kita dah dapat yang settle melontar apa semua, dipanggil nafar awal kalau dah sampai 12 hari bulan. Kemudian nafar thani dipanggil istilah dia. Itu semua kita akan belajar nantilah, tak saja Ustaz sebutlah. Kemudian tawaf. Tawaf ni kena balik Mekah balik lah, tawaf, kemudian sa'i, kemudian bergunting, bercukur tadi dah botak dah, habis botak dah, mana nak gunting apa lagi dah, sebab kita dah gunting awal-awal tadi kan. Jadi tawaf sa'i dah selesai. Bila tawaf sa'i itu selesai sahaja, maka bebaslah lagi 3 tu tadi. Dah tak ada masalah, apa bersubuh apa semua tu tak ada masalah. Jadi dia kena selesai komplit semua sekali, baru boleh yang 3 yang terakhir. Larangan-larangan tadi tu jadi halal balik lah. Boleh faham Sonyap dia hujan dah. Okey boleh Memanglah dia kadang pusing-pusing sikit, tapi tak apa, akan datang kita akan belajar lagi lebih detail. Okey. Ini carta dia lah. Ni dalam bentuk carta macam ni pula. Ya, rukun haji ni macam ni lah. Niat, lepas tu wukuf. Dia rukun haji yang warna merah ni. Yang carta warna merah ni, yang wajib kat sini. Jadi dia tengok nombor ni lah. Nombor 1 niat, niat miqat, larangan, wukuf, lepas tu mabit, melontar jamrah, lepas tu cukur, lepas tu turun di bawah pula, mabit Mina, melontar jamrah, lepas tu naik ke atas balik, tawaf, sa'i, tertib pada kebanyakan rukun. Gitu. Memang kalau ada orang, macam saya sendiri pun dulu masa saya buat haji, memang bila kita bermalam tu, memanglah nak harapkan keselesaan tu memang tak ada. Hatta kalau orang ikut package pun memang tak selesa lah pun. Cuma dia ikut package ni lebih dia dekat sikit. Dia punya tempat melontar tu dekat, dan juga dengan kemah tu dekat, dan juga orang dalam kemah tu tak seramai orang muassasah lah. Tapi ramai tetap ramai juga. Tak kira lah package berapa puluh ribu pun, macam tu lah dia sama je. Cuma beza dia dekat sikit lah. Jadi ada masanya kalau kita tengok sesuai masa, ada orang dia akan balik ke Mekah. Balik itu memang inisiatif sendiri, tak ada apa-apa kenderaan sediakan apa, sebab kita kena jalan kaki lah. Daripada kemah tu nak balik ke Mekah tu kita kena jalan kaki. Jalan kaki daripada Mina nak ke hotel di Mekah pun dekat 7 km juga jalan kaki. Jenuh juga lah. Kalau kita kuat, sebab itu saya kata haji ni memang perlu tenaga. Kalau kita rasa memang tak mampu nak balik tu, kita duduk je lah dalam kemah 3 hari tu, tak apa pun, tak ada masalah. Inilah masa nak menguji kesabaran kita kan, nak menguji kita punya, selama ni kita dah selesa kan, duduk di Malaysia ni selesa. Jadi inilah masa untuk kita melatih diri kita. Baik. Okey, ini penutup bagi slide kedua lah. InsyaAllah nanti kita akan sambung slide ketiga. Apakah yang dimaksudkan dengan soleh dengan muslih? Apa maksud soleh muslih ni? Dia apa kaitan dengan haji? Sebab ni memang ada kaitan dengan haji. Sebab kita selama ni kita biasa dengar orang yang soleh atau anak yang soleh, anak yang solehah. Soleh berarti apa? Orang yang baik, iaitu hamba Allah yang taat melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itu untuk diri kita lah. Kita nak jadi, kita pergi haji ni sebab apa? Nak jadi orang yang soleh. Sebelum pergi pun kita kena jadi orang yang soleh, orang yang baik dengan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Tapi kita selepas balik tu nanti kita nak jadi muslih. Muslih ni apa? Bukan setakat soleh diri sendiri, tapi nak ajak orang lain, menyeru orang lain melakukan kebaikan, iaitu mentaati Allah. Jadi maknanya kita bukan hanya nak jadi orang soleh, tapi kita nak jadi orang muslih juga.
Bukan soleh diri sendiri saja, kita nak ajak orang lain pun buat baik juga. Itu kita punya target lah bila kita pergi haji, kita target macam tu. Okey, kenapa perlu soleh dan muslih ni? Perintah Allah dalam Al-Quran seperti mana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Surah Luqman ni tuan-tuan boleh baca sendiri, cari dalam surah Luqman tu ayat 12 sampai 19. Boleh baca apakah ciri-ciri yang dinasihatkan oleh Luqman kepada anaknya, untuk kita didik juga anak-anak kita ini, dan untuk didik diri kita jugalah menjadi tetamu Allah kan. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seorang penyuruh kebaikan lebih dicintai Allah daripada ribuan orang yang baik. Maknanya kalau orang tu baik tu dah bagus dah, tapi kalau kita menyeru pada orang lain untuk buat baik, itu 1000 kali ganda lebih baik. Sebab tu kita nak menyeru kebaikan pada orang, nak ajak orang buat baik ya. Kalau kita macam ustaz, ialah kita di sini sebab ada kelayakan untuk berceramah kan. Tapi kalau macam tuan-tuan sendiri, kita tak adalah menjadi penceramah, tapi maknanya kita boleh bentuk keluarga kita. Kita semua ada WhatsApp family kan. Kita dah live group dah. Semua ada kan WhatsApp family ya. Jadi kita boleh didik family kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, anak cucu kita, ataupun kalau grup besar family tu orang kampung kita, kita bagilah sikit-sikit ilmu-ilmu, ayat-ayat Quran ke hadis-hadis, tapi make sure lah jangan bagi yang palsu lah ya. Di hadis kan banyak yang forward message tu kena tengok juga, sebab kadang dia bercampur-campur. Yang sahih pun ada, yang palsu pun ada, itu masalah. Jadi kita kena pasti dulu, rujuk dengan ustaz-ustaz kita dulu, barulah kita share. Dan share itu tak semesti kena panjang-panjang menjela. Saya kalau orang share kat saya, mesej panjang-panjang, memang saya tak baca. Saya clear chat je. Saya malas nak semak kepala saya dengan mesej-mesej panjang menjela. Kadang-kadang video-video tak apa-apa lah, kita pun tak tahu tak apa video hantar. Jadi malas saya nak malas nak semak kepala saya. Kecuali kalau orang hantar simple je. Hadis Nabi kata solat fajar lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Itu menarik sangat hadis tu. Pendek tapi sangat perlu diamalkan. Cukup, tak payah panjang-panjang. Jadi kita boleh jadi penyeru, tapi kita kena tahu teknik dia lah. Ya, jangan sebar mesej yang terlalu panjang. Orang boring nak baca. Zaman moden ni orang nak simple-simple je. Orang tak nak panjang menjela. Okey, Allah menjaga ummah melalui orang muslim. Seperti mana firman Allah dalam surah Hud ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Tuhan kamu membinasakan satu negeri dengan zalim, padahal penduduknya adalah muslihun, iaitu penyeru kepada kebaikan. Jadi Allah tidak akan memusnahkan satu negara kerana di dalamnya ramai orang yang muslihun, orang yang menyeru kepada kebaikan. Itu yang kita nak. Ciri-ciri muslim soleh ni kita boleh baca dekat poin bawah lah untuk meringkaskan kita punya ceramah ni. Pertama, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tetap teguh istiqamah di atas keimanan dan kebenaran. Ketiga, salat malam dan baca Quran. Ini penting lah. Ya, bila kita nak pergi menunaikan fardu haji, maka kita jangan tinggal salat malam, salat tahajud. Kita bangunlah awal sedikit, sekarang subuh pun lewat kan, 6 suku macam tu. Jadi kita boleh solat, 5 lebih pun masih boleh solat tahajud. Jangan tinggal. Ya, kemudian amar ma'ruf, solat malam, solat sunat tu jangan tinggal. Ya, solat tahajud, ya, tak lama lagi kita nak Ramadan dah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan bersegera melakukan kebaikan, dan banyak bersedekah. Itu mustahab. Apa tujuan kita banyak bersedekah ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan urusan kita. Bagi orang yang dapat panggilan haji, kita banyak sedekah. Bila kita banyak sedekah ini, untuk Allah mudahkan segala urusan-urusan, proses-proses untuk kita pergi menunaikan haji nanti, Allah mudahkan segala-galanya. Dan yang paling penting, Allah sihatkan tubuh badan lah. Itu yang paling penting kan. Okey, kesimpulan tadilah daripada apa yang kita belajar daripada minggu lepas. Untuk slide nombor 2, kita ada masa lagi, kita sambung slide nombor 3 nanti, iaitu mengetahui hikmah falsafah haji, pendedahan tentang adab. Itu Ustaz dah cerita tentang adab, jauhkan diri daripada mendalami tazkiyatun nafs, iaitu pembersihan jiwa. Yang keempat, berusaha menghayati sifat terpuji dan menjauhi sifat-sifat terkeji. Yang kelima, kita dah bincang dulu perkara-perkara syirik, khurafat, bid'ah yang pernah orang buat ketika menunaikan fardu haji pada zaman dahulu lah. Pada zaman sekarang ni alhamdulillah, cuma kita tengoklah, kita pergi ke sana, memang ramai orang-orang yang bukan Malaysia, orang-orang luar negara ya, yang datang daripada Asia Selatan terutamanya ya, Pakistan, India sebagainya. Memang mereka banyak buat benda-benda khurafat. Ya, kalau kita tengok je, perhati masa tengah tawaf tu kadang-kadang ya, dia ambil dia pergi cium makam Ibrahim
dia sapu-sapu dekat muka dia dan sebagainya. Itu satu benda-benda yang memang Nabi tak suruh buat. Sebab maka Ibrahim tu memang mustajab doa, tapi bukan untuk diusap, tapi untuk berdoa. Lalu di situ dah berdoa. Itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Bukan usap, cium, benda tu semua tak ada faedah. Tak ada faedah. Ya. Yang keenam, mengetahui maksud martabat dan syarat haji dan umrah. Okey. Itu slide nombor 2 dah selesai. Kita masuk slide nombor 3 terus. Ini kita betul-betul dah nak masuk pada topik-topik haji. Rukun haji iaitu niat ihram, wukuf dan tawaf. Tengoklah hari ni sampai bila, mungkin tak selesai lah, sampai 52 slide tu banyak. Baik, talbiyah. Ini talbiyah yang kita dah biasa pun dengar. Saya nak ajak tuan-tuan perempuan kita baca sama-sama, boleh? 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tu dia. Apa seronoknya kan? Kita dah rasa macam dekat kat Kemah Arafah dah ni rasanya. Ya, alhamdulillah. Sebab itulah kita tengok balik maksud dia. Dulu kita Ustaz dah terangkan awal-awal dulu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu. Jadi bila kita sebaik saja kita dah niat, automatik nanti kita baca talbiyah itu, walaupun hukum dia sunat tapi sangat-sangat digalakkan. Baik, pengertian rukun haji. Rukun haji adalah pekerjaan yang mesti dilakukan. Ini saya dah terangkan tadi, cuma dia slide ni dia ulang kaji lah. Dilakukan ketika mengerjakan haji. Jika tidak ditunaikan haji seorang itu tidak sah, tidak sempurna, tergantung dan masih tertakluk dengan larangan-larangan ihram. Maknanya macam saya cakap tadi, rukun tak boleh buat main. Kalau tertinggal, sengaja ke tak sengaja ke, memang tidak sah hajinya. Dan dia masih lagi berada dalam ihram haji. Kecuali kalau darurat yang luar biasa, itu saja. Luar biasa. Tapi hajinya masih tidak sah lah. Bila dia tak sempurna, maknanya dia kena qada lah. Cuma kalau dia dalam keadaan darurat, macam saya cakap tadi, sakit koma ke apa ke, balik Malaysia, kalau dia hidup lagi, dia sihat lagi, maknanya dia kena cakap dengan tabung haji. Saya rasa rekod tabung haji memang ada. Kalau pesakit-pesakit yang koma dan sebagainya itu akan diutamakan untuk qada haji pada tahun akan datang. Itu tidak kena kos apa-apa lah, sebab dia memang sakit yang dia sendiri tak boleh nak kawal lah. Tapi kalau sebab-sebab lain tu memang dia kena tengok apa sebab dia. Apa sebab dia. Okey, jadi ini sama juga, Ustaz dah cerita dah daripada tadi lagi, rukun cuma sebagai ulang kaji, niat ihram haji, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting dan tertib pada kebanyakan rukun. Pengertian wajib haji, macam saya sebut tadi dan yang lepas-lepas juga, rukun tadi yang paling tinggi. Wajib ni wajib juga. Jadi kalau disebut wajib, mana mestilah kena buat kan? Tapi dia ringan sikit, di bawah sikit. Wajib adalah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Tetapi jika tidak mengerjakan salah satu daripada haji tersebut ataupun wajib haji tersebut, hajinya tetap sah tetapi dikenakan dam menurut syarat-syarat dan menanggung dosa jika meninggalkan perkara tersebut dengan sengaja. Contoh perkara wajib tadi apa? Contohlah, kita bagi contoh. Melontar jamrah. Melontar jamrah bukan rukun, dia wajib. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, saja tak nak pergi, malah nak pergi, penat lah, nak pergi melontar, jauh nak jalan, main game lagi baik. Contoh kan, nak buat haji pun nak main game lah, contoh kan. Sebab boring lah, tak ada apa-apa. Jadi dia tinggal sengaja tu, bukan dia tak tahu benda tu kena buat. Itu memang dosa. Orang pergi haji nak pahala ke nak dosa? Mestilah nak pahala, mana ada buat haji nak dosa kan. Jadi maknanya situ dia sengaja tinggalkan memang dosa. Tapi hajinya sah lah, tapi tak tahulah haji apa. Orang nak mabrur kan, ni haji Marlboro kan. Itu kita risau. Lepas tu pentingnya ilmu. Susah macam mana pun kita kena buat. Kecuali kalau memang sakit, memang payah nak berjalan dan memang tak larat sangat, keadaan kesihatan kurang mengizinkan, maka boleh diupah.
Melontar tu boleh diupah. Biasa yang ambil yang membantu ni biasa pegawai tabung haji tu sendirilah ataupun diupahkan orang-orang tertentu lah untuk menguruskan, sebab dia staff tabung haji ni ramai. Mungkin disebabkan ada orang tertentu, tapi itulah dia kalau upah melontar ni dia tengoklah kan, ada yang boleh melontar untuk beberapa orang, tapi itulah dia punya masalah, dia tak boleh lah melontar tu sekali banyak, nak bawa berapa banyak batu. Kalau yang bagi nyuruh tu 10 orang, pensan juga pegawai tabung haji tu. Jadi memang penat lah sebenarnya. Jadi kita jangan marah-marah lah orang staf tabung haji nanti dia pun penat juga tu nak menguruskan 31,000 orang. Bukan sikit tapi itulah tugas mereka Baik, jadi wajib ni pun Ustaz dah cerita tadi, Ustaz tak nak ulang lah Kita terus masuk kepada niat haji. Rukun haji yang pertama, niat ihram haji. Ni detail Miqat zamani maknanya, apa makna zamani? Zamani bukan nama orang bukan zaman Islam pula kan. Zamani ni maknanya zaman, masa. Miqat zaman makna masa. Bila nak niat? Boleh tak niat hari ni berapa rejab hari ni? 8 rejab ke apa? 9 rejab lah. Boleh tak niat hari ni? Tak boleh sebab hari ni bukan musim haji. Musim haji bila cuba tengok. Miqat zamani bagi haji bermula 1 Syawal. Kita 1 Syawal makan ketupek lagi Dia 1 Syawal dah haji dah. Tapi biasa jemaah haji Malaysia macam Ustaz cakap dululah, 1 Zulkaidah penerbangan pertama. Memang penerbangan pertama tahun ini adalah 1 Zulkaidah bersamaan dengan 9 Mei 2024. 9 Mei. Jadi maknanya kalau orang yang dapat mungkin ada yang dapat panggilan haji awal, maknanya mungkin penerbangan awal lah. Kecuali kalau kita request penerbangan yang kemudian, dia boleh request kalau kita nak lewatkan dan sebagainya. Tapi kalau boleh dapat tu pergi je lah, tak payah. Kecuali kalau kita ada kekangan, mungkin nak kena uruskan macam-macam kan. Tapi kalau kita memang tak ada apa masalah, ikut je jadual yang disediakan tak ada masalah. Jadi biasa jemaah haji Malaysia 1 Zulkaidah, walaupun musim haji bermula 1 Syawal. 1 Syawal. Jadi 1 Syawal sehinggalah sebelum terbit fajar hari yang ke-10 Zulhijjah. Itu tempoh dia. Tidak sah ihram haji jika dilakukan di luar bulan haji, sebaliknya akan terjadi umrah. Macam contoh, sekarang ni bulan Rejab, ramai orang pergi umrah kan, cuti sekolah dan apa semua ni. Jadi orang akan pergi umrah, tapi tiba-tiba orang tu dia niat lain pula. Dia kata saja aku menunaikan haji dan berihram ni kerana Allah Ta'ala. Sedangkan tu musim berumrah kan, dia tersyashul tak tahu kenapa semangat sangat dia niat haji. Haji niat dia tak jadi, dia akan automatik tukar jadi umrah. Tapi sebab dia dah niat kan, jadi ihram tu tetap jalan. Tapi dia tak jadi haji lah. Dia tak jadi haji, dia jadi umrah saja. Faham jadi itu kita kena faham lah. Maknanya umrah bila-bila masa, tapi haji itulah limit dia. 1 Syawal sampai sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Tempat, ini miqat makani pula. Zamani makna tempat. Makani, kalau makan kita Melayu kata soru. Makan kan. Tapi bahasa Arab makan makna place, tempat. Tempat. Jadi tempatnya kalau kita tengok dalam gambar tu, dia ada yang bulat-bulat hijau kan, dan ada bulat-bulat merah. Apa beza bulat hijau dengan bulat merah? Apa beza? Bulat hijau itu adalah miqat yang utama. Bulat merah tu miqat yang kedua. Miqat yang bukan yang utama. Sebab itu saya cakap daripada dulu lagi, kita yang suka buat DIY tu kena hati-hati. Sebab kadang orang DIY ni dia fikir logik. Dia kata buat apa kita nak niat awal-awal dalam kapal terbang, kita nanti mendarat, lepas tu kita pergilah check in hotel, lepas tu kita pergilah Tan'im. Dia fikir gitu. Dia fikir logik. Nak sekeh kepala orang macam ni. Dia tak boleh fikir logik macam tu. Allah Ta'ala kata kita datang dari Malaysia. Kalau kita memang datang dah hujung-hujung dekat haji tu, kita kena niat. Nak masuk Mekah terus kan, bukan Madinah. Madinah tak payah niat. Masuk Mekah, kita kena niat dalam kapal terbang. Tak boleh kata, tak apa mendarat nanti kita niat kat Jeddah apa. Tak boleh. Jangan pandai-pandai. Sebab itu kalau kita tak mahir hukum makam, jangan DIY. Dia tak sama macam kita berjalan pergi tempat lain. Tempat lain tak apa, DIY backpacker apa benda, tak kisahlah, pergilah. Tapi haji umrah, haji tak adalah kan. Biasa umrah lah orang selalu promote DIY. Tapi ada juga DIY yang ada mutawif. Itu tak apalah. Dia macam dia ada grup-grup private kan. Tapi dia ambil seorang ustaz. Itu tak apa. Itu okey. Tak ada masalah bagi saya. Sebab umrah ni kita tak boleh buat main.
Hukum hakam dia dah termaktub dalam syariat. Tak boleh fikir logik. Sebab itu saya cakap, dia miqat yang utama. Kita keluar daripada, kita datang dari luar kan, dari Malaysia. Bila masuk Mekah, memang kita kena guna miqat utama. Tak boleh pakai miqat yang dalam, yang merah tu. Tak boleh. Kalau dari Malaysia, kita Qarnul Manazil. Yang sebelah kanan sekali tu kan? Sebelah kanan kan? Qarnul Manazil. Itu yang utama. Kalau kita dari Madinah, mana satu? Bir Ali. Tu bagus, alhamdulillah. Kita faham tu kan? Mana kalau kita datang, contohnya penerbangan awal. Kalau yang ada penerbangan awal contoh, jadi bila penerbangan awal, biasa dia akan masuk Madinah dulu. Tapi Madinah tak lama lah. Madinah adalah 8 hari, 9 hari. Lepas tu dia akan pergi ke Mekah. Jadi daripada Madinah tu, dia akan singgah Bir Ali tu. Biasa naik bas lah. Ya, kalau muassasah memang naik bas lah. Bila kita naik bas tu, maknanya memang daripada Bir Ali tu, kita naik berhenti daripada Madinah, hotel Madinah, kita akan berhenti Bir Ali. Tetap kena pergi miqat utama. Kena pergi miqat utama. Tak boleh pergi miqat yang warna merah tu. Habis miqat merah tu bila? Itu kalau umrah kedua ke, boleh lah. Kan? Umrah kedua ataupun umrah lepas haji ke, itu okey. Bukan tak boleh miqat kedua tu, tapi bukan ketika kita mula-mula sampai. Mula-mula sampai tak boleh. Mesti miqat utama. Itu kita kena faham. InsyaAllah kita faham semua kan. Cuma itulah kita risau itulah orang yang selalu buat DIY ni, itulah dia. Sebab dia banyak tengok hanya YouTube saja. Bukan salah kita tengok sekarang, memang kita boleh dapat sumber ilmu ni daripada YouTube. Kita boleh dapat sumber tu daripada Facebook dan sebagainya, ustaz-ustaz ceramah kan. Tapi dia kena ustaz hidup juga. Ustaz hidup ni kita boleh tanya. Kalau ada masalah kita tanya. Kalau YouTube nak tanya macam mana? Tanya kat laptop tu. Kan? Tak boleh. Kita tanya ustaz yang hidup. Itu yang kita takutlah kan. Bukan apa, tak marah orang pergi DIY tu. Tapi itulah hukum hakam lah. Sebab yang tanggung bukan ustaz, yang tanggung orang yang buat tu. Kalau umrah dia tak sah, balik Malaysia dalam keadaan ihram, lepas tu nanti berhubungan pula dengan isteri dan sebagainya, suami isteri, besar dia punya masalah. Sangat besar problem. Baik, kita ada banyak jenis haji ya. Ada haji fardu. Haji fardu ni haji yang kita nak buat ni lah. Kalau kita pertama kali, maka dikira sebagai haji fardu. Haji badal, haji yang macam saya cakap tu lah, yang upah haji bagi orang yang meninggal ataupun tak ada harapan sembuh. Haji sunat atau dikenali sebagai haji tatawwu'. Ni Ustaz ambil ringkas je lah, kita nak ringkas sikit. Kalau tadi badal haji, haji niyabah. Kalau sunat, tatawwu' dia panggil. Haji sunat ni kali kedua. Macam pengalaman Ustaz peribadi, pengalaman pertama haji wajib 2003. Haji kedua 2016. Jadi 2016 tu haji sunat bagi saya. Tapi ketika itu saya membuatkan badal haji untuk arwah adik ipar saya punya bapak lah. Bapak dia dah meninggal, kebetulan dia meninggal setahun sebelum tu. Jadi kebetulan saya dapat pergi haji, dah haji kedua. Isteri saya haji pertama. Jadi saya lah yang buat badal haji tu untuk arwah tu. Sebab saya dah haji kedua. Sebenarnya buat badal haji ni pahala dia lagi besar daripada haji sunat. Pahala dia 10 kali ganda pahala dia. Lebih baik kita ambil yang berkala ganda tu kan. Tapi tak boleh lah satu orang ambil sampai 10 orang. Contoh ustaz kan. Ustaz berapa orang nak buat? 10 orang boleh. Ustaz niat untuk panggah panjang, pak teh, apa tu. Itu yang pelempang lah jawab dia kan. Tak boleh. Dia satu orang, satu saja. Lepas tu saya cakap sebelum ni, kalau kita nak buat badal haji tengok betul-betul. Sebab itu ustaz kata ustaz urus. Bila ustaz urus betul-betul, kita tahu apa yang kita buat. Lepas tu kalau kita daftar dengan orang yang kita tak kenal tu bahaya juga. Sebab takut scam. Itu yang kita tengok selalu kan dulu-dulu kan. Yang sebelum ustaz mengajar contoh tahun lepas, dia tunjuk gambar apa, poster-poster nama lah apa tu kan. Itu risau. Lepas tu kita kena cari yang betul-betul trusted lah. Ya, biasa yang ustaz uruskan alhamdulillah lah setakat ni okey. Okey sangat. Sebab kita kenal orang dia. Haji nazar. Haji nazar iaitu kalau kita bernazar. Bernazar ni jangan sebarang-sebarang lah ya. Kalau kita kadang bernazar contoh nak dapat anak UPKK dapat 8A tapi bernazar sampai menunaikan haji. Itu bahaya lah. UPKK je pun kan. Lagipun soalan dah bocor itu kan. Soalan UPKK pun dah bocor lah. SPM tu lain lah juga. Apalah. Aduh hai. Penting sangat kan nak bocor UPKK tu kan. Bukan boleh masuk universiti pun UPKK. Tapi penting UPKK tu. Tapi Allahuakbar, tak pernah saya dengar UPKK bocor Jadi itulah, orang kata kalau kita bernazar, benda tu nazar jangan nazar yang kita susah nak buat. Contoh tak apa kita nazar anak kita dapat cemerlang dalam UPKK contoh atau dalam SPM sebagainya, tak salah. Tapi nazar tu biar mudah. Puasa nazar ke kan,
Ataupun saya dulu kalau bernazar masa saya belajar dulu lah, senang je saya nazar. Kalau dapat 1A, saya berselawat pada Nabi 10 kali. Itu nazar saya. Senang kan? Lagi mudah. Ya kita buat yang kita mampu. Nak puasa pening aku kan. Ya, kalau dapat 10A, 10 hari puasa tak lagat then. Jadi Ustaz puasa, Ustaz tak puasa, Ustaz selawatnya. Kebetulan pula banyak pula A tu, memang kena selawat lah. Jadi kita niat nazar gitu, nazar nak selawat pada Nabi. Nazar-nazar yang mudah-mudah. Jangan nazar nak pergi buat haji, dah lah nak dapat kota tu bukan senang. Kan bukan senang. Jadi kita takkan nak kita nak pergi cakap dengan tabung haji, saya dah bernazar ni, macam mana tabung haji nak sahkan kita bernazar, tak kita kelentong. Kan? Betul tak? Kadang orang dia bagi kritikal punya sebab, tapi betul ke ni kan? Itu masalah. Jadi jangan nazar benda yang kita tidak mampu. Haji qada, ni macam Ustaz cakap tadilah. Macam ada masalah kritikal, penyakit dan sebagainya, maka tabung haji biasa ambil maklum lah, dia ambil rekod. Biasanya dalam 31,000 jemaah yang betul-betul kritikal tak sampai 20 orang pun. Jadi mereka boleh rekodkan lah siapa yang ada masalah penyakit ataupun ICU ke apa ke. Bila dia sihat balik Malaysia, dia kena daftar semula lah. Daftar semula dan bagi tahu memang saya kena qada haji. Itu haji fasad, termasuk haji yang orang terbuat itulah tadi, jima' dan sebagainya itu, maka itu juga perlu diberitahu kepada tabung haji. Malu nak cakap dengan tabung haji, kalau sakit tu boleh lagi. Jadi itu saya cakap, kena hati-hati. Minta maaf lah Ustaz kena sebut benda-benda itu sebab dia hukum hakam. Ya, kadang nak cakap pun segan, tapi nak tak nak kena cakap. Supaya kita tidak terlakukan benda-benda yang merosakkan haji. Okey, sikit lagi lah ni masa pun laju betul masa ni kan. Baik, rukun haji pertama iaitu niat ihram haji, dia tertakluk kepada jenis-jenis haji yang kita nak buat. Buat umrah dia tak ada jenis-jenis umrah. Tapi haji memang ada. Iaitu cara mengerjakan haji ni ada 3. Haji tamattu', haji ifrad dan haji qiran. Siapa yang nak tentukan ni? Orang tabung haji ke kita sendiri? Kita sendiri yang tentukan. Kita nak buat haji apa? Tapi bergantung kepada penerbangan kita lah. Biasanya kalau orang penerbangan awal sehingga pertengahan, biasanya buat nombor 1, haji tamattu'. Haji tamattu' ni macam mana? Kita tengok kat sini. Haji tamattu' apa niat dia? Macam mana keadaan caranya? Pertama, berniat mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian baru mengerjakan haji pada tahun yang sama. Maknanya dia buat umrah dulu baru buat haji. Maknanya apa? Sebabkan penerbangan awal, bila kita sampai, biasanya orang penerbangan awal biasa dia akan pergi Madinah dulu. Bila dia pergi Madinah dulu, Madinah tak ada umrah, kita ziarah-ziarah makam Rasulullah 8 hari, kemudian dia akan suruh pakai ihram. Bila dia suruh pakai ihram, biasa ihram yang kita akan niat itu adalah ihram umrah. Sebab terlalu awal untuk buat haji, untuk niat haji. Kalau sanggup pakai ihram tu 3 minggu, 4 minggu, silakan. Dah tak rupa haji, dah rupa hajah dah nanti kakak. Jadi sebab orang lelaki kan dia tak boleh pakai berjahit kan, jadi takkanlah 3 minggu, 4 minggu nak pakai itu je kan. Jadi mungkin kita agak kurang selesa. Sebab itu kalau orang penerbangan awal dia suruh buat haji tamattu'. Tapi haji tamattu' memang kena dam lah. Haji tamattu' memang kena dam. Tapi dam bukan dosa tak. Haji tamattu' kena dam kambing. Memang kena dam kambing. Nah biasanya dam tu telah diuruskan lebih awal. Ya. Niat sama je, macam kita berumrah, niat umrah, lepas masuk bila nak niat haji tu, lepas habis settle umrah kan kita boleh pakai pakaian biasa kan, kita dah boleh bunting apa semua. Jadi bila kita nak niat haji tu, niat haji tu adalah ketika sebelum berangkat ke Arafah. Sebelum berangkat ke Arafah, kita akan tukar balik ihram kita 8 Zulhijjah itu. Niat di mana? Niat di hotel sahaja. Ni haji dia special. Tak perlu pergi cari Tanaim ke Ji'ranah ke apa, tak payah, Hudaibiyah apa tak payah. Niatnya di hotel sahaja. Itu kelebihan orang haji tamattu' lah. Dia dah niat umrah, lepas tu dah settle, lepas tu masuk 8 Zulhijjah, sehari lagi nak pergi wukuf, dia pakai balik ihram, niat di hotel sahaja. Macam saya buat 2003 dulu haji tamattu'. Walaupun ketika itu saya sampai 1 Zulhijjah dah. Tapi masa itu saya pilih mak ayah saya, dia orang kata tak apalah kita buat haji tamattu' lah, nak buat umrah dulu sebab dia nak jaga larangan-larangan tu kan. Tapi haji kedua saya buat memang haji ifrad lah. Haji ifrad ni dia terbalik daripada haji tamattu'. Haji tamattu' tadi umrah dulu baru haji kan. Yang haji ifrad ni dia haji dulu. Berniat mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji. Ini biasanya penerbangan pertengahan ke akhir.
Macam saya kali kedua pun saya pergi 1 Zulhijjah juga. Kali kedua memang saya buat ifrat lah sebab saya tak bawa mak ayah saya dah. Saya pergi dengan ustazah je, jadi saya buat ifrat. Bila buat ifrat bayarlah 1 Zulhijjah nak tunggu 8 kan, mana 8 hari pakai ihram. Okey je 8 hari tak ada masalah lah. Sebenarnya kalau kita faham tak ada masalah. Yang bagusnya tak payah tukar-tukar baju, nak gosok-gosok baju apa tak payah. Cumanya kalau kita dalam bilik tak adalah pakai putih tu yang sama 8 hari kan, jenuh juga kan. Kita dalam bilik kita pakai kain pelikat tidak berjahit. Dalam bilik siapa nak tengok kita pakai kain pelikat macam ni lah. Tak berjahit kan, kita beli kain pelikat putih ke kain pelikat warna apa pun yang tak berjahit. Dalam bilik kita tidur kita pakai kain pelikat tak berjahit tu, atas dan bawah. Lepas tu bila kita nak pergi masjid, janganlah pakai kain pelikat tu, nampak pelik sangat, kotak-kotak kain pelikat kan. Nanti orang apa Hindustan tengok pelik orang ni kan. Jadi kita pakailah putih tu bila pergi masjid. Balik bilik tukar balik. Orang tak pelik punya sebab memang orang situ orang buat haji. Bila lagi kita nak pakai kain pelikat tak berjahit tu kan. Masa haji tu lah kita pakai. Kalau kat Malaysia tak ada dah pakai haji tu dah. Betul kan? Jadi itulah kita kena faham. Kalau faham insya-Allah tak ada isu. Kalau tuan-tuan puan yang ada benda yang dapat haji tu, tengok jadual dia. Kalau yang kita orang kata hampir-hampir dah nak ujung tu, kita ambil sebab haji ifrad ni adalah haji yang paling afdal. Haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kena dam. Yang ni haji ifrad tak kena dam. Yang kena dam tamattu dengan qiran kejap lagi. Sikit lagi saya habiskan supaya kita tak tergantung lah. Kita last sekali dengan haji qiran ni. Haji qiran ni pula dia ada 2 jenis cara. Cara pertama kalau kita tengok sini, berniat mengerjakan haji dan umrah serentak, 2 in 1. 2 dalam 1 dalam bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai, sebaik saja selesai mengerjakan haji. Maknanya 2 in 1. Maknanya dia buat haji, tapi umrah tu dia package dalam tu sekali, 2 in 1. 2 dalam 1. Biasanya kalau orang macam ni biasa VVIP lah. Contoh macam agung ke pemimpin-pemimpin negara, sebab dia orang pergi tu sekejap je kan, ada seminggu, 2 minggu, jadi dia takut tak dapat nak buat dua ibadat, jadi dia gabungkan niat tu sekali. Ini cara pertama lah, 2 in 1. Cara kedua, dia asalnya dia berniat mengerjakan umrah sahaja. Maknanya mungkin asal dia niat tamattu' tadi. Maknanya dia asal je ni nak mengerjakan umrah. Tapi sebelum tawaf dia berniat mengerjakan haji. Kemudian melaksanakan rukun haji dan wajib haji. Kenapa dia boleh jadi macam ni? Salah satu isunya adalah biasanya untuk wanita biasanya. Dia asalnya datang-datang dia buat tamattu'. Dia tengok bersih, suci daripada haid. Tiba-tiba sampai dekat hotel dia period. Dia haid. Bila dia haid, dia sekarang niat umrah ni. Kalau niat umrah, lepas tu dalam haid biasa wanita 7-8 hari. Dah tak lama lagi nak wukuf ni. Kalau umrah tak selesai, macam mana nak wukuf? Betul tak? Mana boleh kita niat umrah kita wukuf? Macam Ustaz cakap di awal, mana boleh umrah, mana ada wukuf umrah? Jadi Alhamdulillah dalam Islam ni Allah memberi kemudahan. Jadi kalau wanita tu tiba-tiba dalam keadaan haid, sedangkan haji tu dah dekat, dia meniat umrah, niat nak tamattu' tapi tak boleh dah. Jadi automatik dia tak payah beritahu dah memang period kan, tak boleh pergi masuk masjid kan. Jadi tukar niat. Tukar niat balik. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi dia kena duduk je lah dekat hotel sebab dia period kan, dia haid kan. Jadi dia tak boleh buat tawaf umrah, sa'i umrah. Suami dia boleh pergilah, jangan tiba suami pun period juga. Tak, suami tu boleh pergi sebab dia niat umrah. Bila niat umrah dia tak boleh tukar niat dia. Yalah kalau dia nak tukar, nak sama-sama dengan isteri boleh juga. Tapi sebab suami dia tak ada masalah haid. Yang masalah haidnya ibu-ibu tu, wanita tu. Yang kritikalnya wanita. Tapi kalau suami tiba-tiba nak tukar niat haji, boleh lah. Boleh juga, tapi tak ada sebab kan. Dia tak ada sebab. Bila tak ada sebab tu, tak sepatutnya lah. Tapi tak salah. Jadi fahamlah ya. Sebab itu wanita ni dia kena faham betul-betul. Kalau boleh, bila dah dekat-dekat haji tu, saya memang menggalakkan niat ifrad. Jangan niat tamattu'. Sebab takut macam tu lah. Isu-isu period, haid ataupun isu-isu kesihatan dan sebagainya. Tak masalah ya. Ibu-ibu saya kena terangkan untuk kefahaman kita. Ni ihram, pakai ihram ni kita faham lah macam mana. Okey, sikit lagi lah bagi last sikit ni. Ihram lelaki secara ittiba'. Ittiba' ni maknanya kita pakai ihram, buka bahu sebelah kanan untuk lelaki. Bahu kanan bukan bahu kiri, bahu kanan. Yang kita selalu nampak orang buka sebelah tu kan. Jadi yang ini sunat sahaja, tak wajib. Dan sunat ketika tawaf dan sa'i sahaja atau semasa sa'i.
Tidak disunatkan beriktibar di lokasi lain. Contoh stesen berlepas daripada KLIA Movenpick, dia lagi dia dah buka bahu dia dah. Nak pergi mana tu cik? Nak tawar mana? Tawar Movenpick dia kata. Tak boleh sebab nak buka bahu ni hanya dekat Kaabah sahaja. Dekat Malaysia tak payah nampak semangat sangat nak dapat mabrur tu. Ya, tutup je bahu tu, tak payah buka-buka. Walaupun sadar tak payah buka bahu. Kemudian begitu juga ketika solat, elakkan beriktibar. Kalau solat macam tu, kita dah selesai tawaf kan, kita buka bahu. Bila kita nak solat, tutup bahu, tak boleh buka. Baik itu kita solat tak boleh pakai singlet, tak boleh. Kadang orang dulu dia pakai kain plekat dia, baju pun tak pakai. Kalau semain kat bilik itu kan, alah siapa tak ada siapa tengok kan, tapi Allah Ta'ala kan tengok. Jadi janganlah kita solat seorang-seorang tak pakai baju. Ya, walaupun lelaki aurat dia terbatas kan, tapi kalau tak pakai baju tu macam tak beradab lah. Tak beradab jadi macam tu juga ni, kalau kita nak solat, bahu kita kena tutup. Kena tutup bahu. Lepas tu nak sambung sa'i, buka balik bahu. Dia macam tu. Solat ni memang dia kena adab lebih lah. Bukan kita buka ni tak beradab, bukan. Kenapa? Ada juga jemaah-jemaah saya pun selalu juga kursus haji di kalau hari tu Kelana Jaya saya kursus bagi kursus haji. Ada juga jemaah tanya, Ustaz, kenapa kita kena buka bahu tu? Ada dia tertanya tau. Ada orang tertanya-tanya, kenapa buka bahu tu? Kan, kenapa kena buka bahu tu? Bila saya baca dan saya buat kajian jugalah, saya tengok antara sebab dia adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan juga sahabat-sahabat buka bahu ni kerana nak menunjukkan keperkasaan dia. Sebab sahabat-sahabat ni badan dia sadar-sadar tau. Nak tunjuk kehebatan, nak tunjuk supaya gerun musuh-musuh melihat. Gerun musuh-musuh melihat. Jadi kita ikut sunnah itu sebab Nabi dan sahabat buat. Walaupun kita tak berapa sadar, tak apalah, buka je lah bahu tu. Kalau suruh buka kat Malaysia segan, ustaz pun segan. Tapi kalau kat Mekah, Madinah pula. Dekat Mekah, kita memang orang semua buka bahu. Jadi kita tak akan rasa segan. Kat sini pun kita buat praktikal, ustaz suruh pakai ihram pun kita tak akan buka baju, segan. Segan kan? Segan sebab tak, sini bukan tempatnya untuk kita buka bahu itu. Jadi kalau dekat Mekah semua orang macam tu. Jadi kita tak rasa malu untuk segan lah. Okey, jadi saya usah situ dulu. Ni buka pukul 9 lah, kejap je masa tu kan. InsyaAllah minggu depan sambung lagi lah dengan slide yang seterusnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik semua daripada Allah, kurang kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.